Apa sebenarnya yang berlaku? Sebuah klip video berdurasi hanya 10 saat direkam oleh seorang usahawan Amerika di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA tersebar dalam sekelip mata ke seluruh dunia, mencapai 12 juta tontonan. Tetapi apa yang paling mengejutkan, perakam video itu bukanlah kandungan video, sebaliknya adalah komen-komen yang seragam dari seluruh dunia. Pemandangan seperti ini takkan dapat dilihat di Amerika. Mengapa hanya Malaysia yang mampu melakukannya? Apakah pemandangan yang direkam? Dan mengapa ia mengejutkan seluruh dunia? Mari kita lihat kisahnya. Mark Wilson, 45, merupakan rakan kongsi kanan di sebuah firma perunding terkemuka yang beribu pejabat di Los Angeles dengan pendapatan tahunan melebihi Rm 6 juta. Bagi beliau yang perlu mengembara ke seluruh dunia lapangan terbang adalah seperti pejabat keduanya. Beliau berpegang teguh pada kepercayaan bahwa lapangan terbang antara bangsa Los Angeles LAX adalah yang terbaik. Malah LAX ialah hub penerbangan global digunakan oleh 87 juta orang setiap tahun. Mark merasa bangga dengan infrastruktur besar yang dibina oleh industri penerbangan Amerika. Lapangan terbang Malaysia mungkin lebih kurang sama dengan Filipina atau Indonesia, katanya kepada rakan sekerjanya sebelum ini. KDNK Amerika adalah kira-kira 30 kali ganda dari Malaysia. Angka itu menjelaskan segala-galanya, Mark yakin. Tetapi punca sebenar keangkuhannya datang daripada pengalaman memalukan yang dialaminya di sebuah lapangan terbang Asia Tenggara tahun lalu. Bagnya dilempar oleh pekerja menyebabkan dokumen penting bertaburan. Apabila beliau mengadu, pekerja itu hanya mengangkat bahu. Lapangan terbang Asia memang macam nih agaknya. Pengalaman itu mengeraskan lagi prasangka beliau. Semasa pesawat bersedia untuk mendarat di Kia, Mark mengejek dalam hati. Perjalanan perniagaan kali ini, saya akan tunjukkan kepada orang Malaysia kekuatan sebenar Amerika. Proyek yang sedang diuruskan beliau ialah pengambil alihan besar-besaran dengan sebuah syarikat Malaysia di mana beliau akan memperkenalkan model perniagaan Amerika yang mementingkan kecekapan ke Malaysia. Ia adalah tugasan yang paling ideal. Orang Malaysia hanya fokus pada butiran kecil dan mengabaikan perkara yang benar-benar penting, itulah pandangan beliau. Dalam kedudukan daya saing Forum Ekonomi Dunia Amerika Syarikat, berada di tempat kedua manakala Malaysia berada di tempat ke-27. Mark yakin angka ini adalah fakta. Walaupun pramugari menjelaskan budaya Malaysia kepadanya, ekspresi beliau tetap dingin, bersikap rendah diri dan beradab. Ia tidak membantu dalam perniagaan. Hasil adalah segala-galanya. Ketika pesawat menghampiri pendaratan, keangkuhan dalam hati Mark semakin membesar. Beliau membayangkan usahawan Malaysia akan tunduk kepada kekuatan Amerika. Tetapi beliau tidak tahu bahwa realiti yang akan dihadapinya akan mengubah pandangan dunianya sepenuhnya. KLIA Detik Perubahan Hidup Mark Wilson bermula. Sebaik sahaja melangkah ke terminal KLIA, Mark merasakan sesuatu yang luar biasa. Lantai sangat bersih berkilat. Mungkin baru dibuka, pikirnya. Dalam perjalanan ke pemeriksaan imigresen, Mark tanpa sadar menjeling jam tangannya. Di LAX pada waktu ini pasti akan ada barisan yang panjang. Tetapi pemeriksaan imigresen KLIA berjalan dengan lancar. Mungkin karena bilangan pengguna yang rendah, Mark membuat kesimpulan sendiri. Tetapi di kawasan tali sawat bagasi keretakan pertama mula muncul dalam pemikiran beliau yang kukuh. Apabila pekerja memunggah bagasi dari tali sawat mereka dengan teliti menyusun setiap beg, apa nih pemandangan yang takkan dapat dilihat di Amerika? Pekerja di Amerika hanya akan meletakkan bagasi di atas tali sawat, tidak pernah peduli tentang arah atau kedudukan. Tetapi pekerja KLIA menyusun semua beg dengan pemegang menghadap ke arah yang sama, memudahkan penumpang untuk mengambil. Sangat tidak efisien. Membazir masa, Mark berkerut. Dalam nilai beliau, tindakan seperti ini tidak dapat difahami. Asas perniagaan Amerika ialah kecekapan massa. Setiap menit dan saat secara langsung mempengaruhi keuntungan. Tetapi kekeliruan yang lebih besar menanti beliau. Dalam perjalanan ke pintu keluar, Mark sesat. Papan tanda Kia adalah pelbagai bahasa, tetapi bagi beliau yang sudah biasa dengan papan tanda Amerika yang besar dan ringkas reka bentuk Malaysia, yang mementingkan perincian membuatnya keliru. Maafkan saya, di manakah perhentian taksi? Beliau bertanya kepada seorang pekerja lapangan terbang berhampiran dalam bahasa Inggris. Pekerja itu walaupun bahasa Inggrisnya tidak lancar, berusaha sedaya upaya untuk menjelaskan. Tetapi yang lebih mengejutkan Mark ialah tindakan pekerja itu seterusnya. Pekerja itu seolah-olah berpendapat
Penjelasan lisan mungkin tidak cukup jelas, mula menemani beliau terus ke perhentian taksi. Oh, tak perlu susah-susah. Mark berasa agak malu. Di lapangan terbang Amerika, pekerja tidak akan sekali-kali menemani penumpang individu seperti itu. Tanggung jawab pekerja adalah melakukan tugas mereka. Perkhidmatan tambahan memerlukan bayaran. Tetapi pekerja KLIA itu tersenyum dan menjawab, memastikan tetamu berasa selesa adalah tanggung jawab kami. Satu perasaan yang sukar digambarkan timbul dalam hati Mark. Mengapa dia sanggup buat begini untuk saya tanpa sebarang balasan? Ini adalah tindakan yang tidak dapat dijelaskan oleh rasionalisme Amerika. Apabila tiba di perhentian taksi, pekerja itu membongkok hormat dan beredar. Mark terpinga-pinga sendirian. Perasaan apa ini? Hatinya dipenuhi kekeliruan dan kehangatan. Tetapi beliau segera menepis perasaan itu. Sekarang bukan masa untuk emosi, dalam perniagaan kecekapan adalah kebenaran. Mark berkata kepada dirinya. Selepas menaiki taksi, beliau coba mengesahkan tanggapannya tentang Malaysia melalui perbualan dengan pemandu. Adakah kaki tangan lapangan terbang ini sentiasa mesra? Pemandu itu menjawab seolah-olah ia adalah perkara biasa. Oh, itu perkara biasa. Bukankah melayan pelanggan dengan baik itu sudah semestinya? Kekeliruan Mark bertambah, ketakutan malam, dan kejutan pagi. Setibanya di hotel, Mark sedang menyemak dokumen untuk rundingan esok, tetapi beliau tidak menemui file pembentangan penting. Beliau ingat ia berada di dalam bag yang didaftar masuk malam tadi. Jangan-jangan, pikiran buruk melintas di pikiran beliau. Beliau menggeledah semua bag tetapi gagal menemuinya. Rundingan esok sangat penting untuk kerjaya beliau. Jika proyek ini berjaya, Mark berpotensi dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar Asia. Tetapi tanpa dokumen penting ini, rundingan mungkin tidak berhasil. Celaka. Sama seperti lapangan terbang di negara lain, Mark menggigil marah. Mimpi ngeri yang pernah dialami di Asia menghantuinya lagi. Bagasi hilang, pekerja tidak bertanggung jawab, dan akhirnya hanya boleh reda. Beliau yakin. Semua lapangan terbang di Asia sama. Keesokan paginya, beliau menghubungi kaunter barang hilang KLIA. Saya sedang mencari dokumen penting yang hilang. Saya tiba malam tadi. Pekerja di talian mendengar keadaannya dengan sopan dan menjawab, baik, saya akan semak segera untuk Tuan. Sila tunggu sebentar. Mark hampir tidak menaruh harapan. Di Amerika, ia mengambil masa yang lama untuk menyemak bagasi. Di Malaysia pasti lebih lama. Tetapi, tanpa diduga, telepon berdering 20 menit kemudian. Kami telah menemui dokumen yang Tuan cari, suara pekerja itu terdengar lega. Betul, ke Mark tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ya, ditemui di bawah tempat duduk semasa pembersihan malam tadi. Kami telah menyimpannya di sini dengan segera. Apabila Mark bergegas ke lapangan terbang, pekerja itu telah menyimpan dokumennya dengan baik. File itu sempurna, tiada satupun kertas hilang. Terima kasih banyak. Anda benar-benar banyak membantu. Tetapi kata-kata pekerja itu seterusnya membuatkan Mark terdiam. Sebenarnya kami sedang bersiap untuk menghantar dokumen itu ke hotel Tuan. Maaf karena Tuan terpaksa datang sendiri. Mark benar-benar keliru. Beliau sendiri yang cuai kehilangan dokumen, tetapi pekerja itu pula meminta maaf kepadanya, malah bercadang untuk menghantarnya sendiri ke hotel. Ini adalah perkhidmatan yang mustahil berlaku di Amerika. Mengapa Anda sanggup buat begini untuk saya? Mark tidak dapat menahan diri daripada bertanya. Pekerja itu menjawab dengan sedikit rasa malu. Memandangkan kami telah menyimpan barang penting pelanggan, adalah tanggung jawab kami untuk mengembalikannya kepada Tuan dengan selamat. Lagipun bagaimana kami boleh meninggalkan pelanggan yang sedang dalam kesusahan? Perasaan yang sukar digambarkan sekali lagi timbul dalam hati Mark. Pekerja ini tidak mempunyai kewajiban untuk berbuat demikian. Mengapa begitu prihatin? Mengapa sanggup mengorbankan masa mereka untuk orang lain, walaupun tanpa sebarang faedah atau ganjaran? Saya sangat gembira karena dapat membantu. Senyuman pekerja itu seolah-olah datang dari hati gembira karena dapat membantu. Kecekapan sebenar dan keluarga Malaysia. Di dalam taksi menuju ke mesyuarat, Mark tenggelam dalam pikiran. Semua yang beliau alami dalam 24 jam yang lalu tidak dapat dijelaskan oleh sistem nilai beliau. Tindakan yang melanggar kecekapan dan rasionalisme ini meninggalkan perasaan yang baik dalam hatinya. Adakah saya terlepas pandang sesuatu yang penting? Tetapi beliau segera menepis perasaan itu. Jangan terlalu emosi. Dalam perniagaan, hasil adalah segala-galanya. Mark memotivasikan dirinya. Beliau berazam untuk membuktikan keunggulan model perniagaan Amerika.
yang mementingkan kecekapan dalam rundingan yang akan datang. Rundingan berjalan lebih lancar daripada yang disangka. Pembentangan Mark sempurna. Eksekutif, Syarikat Jaya Diri, Syarikat Malaysia, mendengar dengan penuh perhatian. Jika sistem mereka diperkenalkan, kos boleh dikurangkan 30% dan tenaga kerja dikurangkan separuh. Pihak Malaysia kelihatan berminat dengan kecekapan yang ditunjukkan oleh angka-angka itu. Tetapi pada penghujung rundingan timbul masalah yang tidak dijangka. Bagaimana nasib kaki tangan yang akan diberhentikan? Adakah isu itu diambil kira? Mark mengejek dalam hati. Dalam perniagaan adalah perkara biasa untuk menghapuskan bahagian yang tidak efisien. Ini akan membawa kepada pertumbuhan syarikat. Tetapi wajah eksekutif Malaysia itu menjadi muram. Kami anggap kaki tangan seperti keluarga. Kami tidak boleh membuang mereka begitu saja. Mark tidak dapat memahami. Membawa emosi ke dalam perniagaan adalah tindakan yang tidak rasional. Emosi tidak boleh membangunkan syarikat. Kecekapan adalah penting untuk berjaya dalam persaingan global. Rundingan ditangguhkan. Pihak Malaysia berkata mereka akan mempertimbangkan, tetapi Mark tahu ini bermakna penolakan. Dalam perjalanan pulang ke hotel, beliau tidak dapat menyembunyikan kekecewaan beliau. Orang Malaysia memang susah nak faham. Masih belum setanding dengan piawaian dunia. Tetapi insiden keesokan harinya membuatkan beliau lebih keliru. Di lobi hotel beliau terserempak dengan seorang pekerja muda dari Syarikat Jaya Diri yang baru berunding dengannya semalam. Encik Wilson, pekerja itu, membongkok hormat. Terima kasih untuk semalam. Mark menjadi lebih berwaspada. Beliau bimbang akan mendengar kata-kata sinis selepas penolakan itu. Tetapi apa yang berlaku seterusnya adalah sebaliknya. Sebenarnya saya ingin Encik Wilson memahami budaya Malaysia dengan lebih mendalam. Jika Tuan ada masa, bolehkah Tuan melawat syarikat kami? Mark keliru. Mereka menolak rundingan, tetapi mengapa masih menjemput beliau melawat syarikat? Pasti ada muslihat. Saya tidak begitu berminat, jawab Mark dengan dingin. Tetapi pekerja muda itu tidak berputus asa. Kecekapan yang Encik Wilson sebutkan juga penting, tetapi kami juga mempunyai kecekapan kami sendiri. Jika Tuan melihatnya dengan mata sendiri, saya yakin Tuan akan menemui sesuatu yang baharu. Akhirnya Mark tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan bersetuju. Tetapi dalam hatinya beliau masih mempunyai keyakinan yang kuat. Cuma nak tengok cara pengurusan Malaysia yang tak efisien itu. Mungkin peluang yang baik untuk membuktikan keunggulan Amerika sekali lagi. Retakan akhir dalam sistem nilai. Semasa lawatan itu Mark terkejut. Suasana di Syarikat Jaya Diri sangat berbeza daripada Amerika. Hubungan antara pekerja seperti keluarga. Tetapi di mata Mark ini adalah gambaran ketidakcekapan. Bagaimana persekitaran yang terlalu santai seperti ini boleh menghasilkan daya saing beliau mencemuh dalam hati. Semasa melawat kilang pekerja, sedang menyelenggara mesin dengan teliti. Di Amerika, kerja seperti ini akan diserahkan kepada syarikat pakar. Sangat tidak peka, Kosmark yakin. Di kafetaria semasa waktu makan tengah hari, beliau lebih terkejut. Pengurus dan pekerja biasa makan bersama. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dilihat di Amerika. Tiada hierarki. Bagaimana disiplin organisasi dapat dikekalkan, tetapi pada petang itu berlaku satu insiden yang menggoyahkan nilai Mark. Satu kemalangan kecil berlaku di kilang. Seorang pekerja cedera ringan. Tetapi cara Syarikat Jaya Diri mengendalikan keadaan itu membuatkan Mark terdiam. Pada saat kemalangan, suasana kilang berubah, tetapi bukannya huru-hara seperti yang dijangka Mark. Sebaliknya, ia adalah tindak balas yang tenang dan teratur yang mengejutkan. Pekerja yang paling hampir segera memberikan pertolongan cemas kepada mangsa, manakala pekerja lain menghubungi ambulans. Ada juga yang menghubungi keluarga mangsa. Mungkin mengikut SOP, prosedur operasi standar, pikir Mark pada mulanya. Di Amerika juga ada prosedur untuk menangani kecemasan. Tetapi, apa yang berlaku seterusnya melampaui jangkaan beliau. Apabila pengurus kilang tiba di tempat kejadian, perkara pertama yang dilakukannya ialah meminta maaf kepada mangsa. Maafkan saya, ini salah pengurusan saya. Di Amerika, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah menentukan siapa yang bertanggung jawab dan menilai risiko undang-undang. Permintaan maaf yang emosional seperti ini dianggap sebagai tindakan berisiko, tetapi permintaan maaf pengurus kilang itu jelas datang dari hati. Yang lebih mengejutkan ialah perkembangan selepas itu. Selepas mangsa dihantar ke hospital, pengurus kilang mengumpulkan semua pekerja. Kemalangan kali ini adalah karena masalah dalam pengurusan keselamatan kita. Mulai esok kita akan menyemak semula semua aliran kerja.
Insiden yang sama tidak boleh berlaku lagi. Mark benar-benar keliru. Puncak kemalangan adalah kecuaian mangsa sendiri. Mengapa pengurus kilang perlu bertanggung jawab? Di Amerika ini akan diklasifikasikan sebagai tanggung jawab individu. Tetapi apa yang lebih? Beliau tidak paham ialah reaksi pekerja lain. Tiada siapa yang menyalahkan pengurus. Sebaliknya, mereka semua berkata, kita sendiri sepatutnya lebih berhati-hati. Seluruh organisasi mengambil tanggung jawab bersama. Sangat tidak efisien Mark merumut dalam hati. Tetapi pemandangan yang dilihatnya, keesokan harinya membawa keretakan yang muktamat kepada sistem nilainya. Apabila beliau kembali ke kilang pekerja yang cedera semalam, telah kembali bekerja masih berbalut. Kenapa tak cuti? Bukankah awak ada hak untuk cuti sakit bergaji? Apabila Mark bertanya, pekerja itu menjawab dengan sedikit malu, saya dah susahkan semua orang. Mana boleh saya cuti? Kecederaan kecil sahaja saya boleh buat kerja pejabat. Jawaban ini membuatkan Mark terdiam. Di Amerika adalah perkara biasa untuk mengambil cuti sakit selama yang mungkin karena itu adalah hak pekerja. Tetapi pekerja ini memilih tanggung jawab daripada hak. Yang lebih mengejutkan ialah tindakan pekerja lain. Mereka secara semula jadi berkongsi kerja mangsa. Tiada siapa yang mengeluh. Sebaliknya mereka semua bertanya dengan prihatin. Awak oke, jangan paksa diri. Apa sebenarnya yang berlaku Mark benar-benar keliru? Mengutamakan kepentingan kumpulan daripada kepentingan individu. Mengutamakan tanggung jawab daripada hak. Ini bertentangan sepenuhnya dengan teori perniagaan yang beliau pelajari. Semasa waktu makan tengah hari, beliau bertanya kepada pekerja muda yang menemaninya melawat, mengapa semua orang begitu prihatin terhadap syarikat? Tidak bolehkah mereka lebih mementingkan diri sendiri? Pekerja muda itu berpikir sejenak dan menjawab, syarikat menyokong hidup kami, jadi kami menyokong syarikat adalah perkara biasa. Saling membantu akhirnya semua akan gembira. Mark masih tidak dapat memahami. Tetapi apabila beliau melihat data prestasi syarikat itu, beliau menjadi lebih keliru. Berbanding dengan syarikat Amerika, yang mementingkan kecekapan produktiviti mereka tidak kalah. Sebaliknya, kadar pengekalan pekerja sangat tinggi, dan quality juga jelas lebih baik. Mungkin kebetulan. Hanya prestasi yang baik untuk tempo ini, Mark meyakinkan dirinya. Tetapi jauh di lubuk hati perasaan lain mula timbul. Adakah kecekapan yang saya percaya hanya luaran? Adakah kecekapan sebenar berada di tempat yang lebih mendalam? Persoalan ini mula berakar umbi dalam hati beliau. 10. Saat yang mengubah dunia. Pada hari kepulangan, Mark tiba di KLIA dengan perasaan bercampur baur. Seminggu di sini telah menggoyahkan tanggapan beliau tentang Malaysia. Tetapi beliau masih belum dapat menerima sepenuhnya. Akhirnya perniagaan Amerika adalah piawaian dunia. Malaysia hanyalah pengecualian katanya kepada dirinya. Apabila beliau berjalan ke kaunter daftar, masuk timbul masalah yang tidak dijangka. Masalah sistem. Kami tidak dapat mengesahkan tempahan encik. Kami mohon maaf atas kesulitan ini. Kaki tangan kaunter membongkok dengan sangat sopan. Mark mula berasa tidak sabar. Masalah seperti ini juga sering berlaku di Amerika, tetapi biasanya hanya berakhir dengan, ini masalah sistem. Tetapi cara Kelia mengendalikan keadaan sangat berbeza. Kami memohon maaf atas kesulitan yang berlaku. Kami akan segera memanggil pengurus untuk mengendalikan Tuan. Beberapa menit kemudian tindakan pengurus yang muncul membuatkan Mark terkejut. Beliau adalah seorang wanita pertengahan umur berseragam. Nama saya Norlina. Saya pengurus. Saya amat kesal atas kesulitan yang disebabkan oleh masalah sistem ini. Puan Norlina membongkok hormat memohon maaf. Di Amerika pengurus tidak akan pernah keluar untuk meminta maaf secara pribadi seperti ini. Tetapi apa yang lebih mengejutkan ialah cara pengendaliannya. Kami akan menaik taraf penerbangan Tuan ke kelas pertama dan memberikan baukar untuk penerbangan seterusnya sebagai tanda permohonan maaf kami. Kata-kata itu memberikan kejutan besar kepada Mark. Di Amerika, skop tanggung jawab organisasi dibahagikan dengan jelas. Prinsip asasnya adalah tidak campur tangan dalam perkara yang bukan dalam bidang tugas sendiri. Tetapi Puan Norlina melangkaui batas organisasi meletakkan kepuasan pelanggan sebagai keutamaan. Semasa menunggu di ruang istirahat VIP, Mark teringat kembali semua yang berlaku sepanjang minggu lalu. Pekerja lapangan terbang yang mesra menunjuk jalan. Pekerja yang berusaha mengembalikan barang hilang. Syarikat yang menjaga pekerja seperti keluarga, kilang yang mengambil tanggung jawab bersama atas kemalangan. Dan kini pengurus yang tidak mengira batas organisasi demi pelanggan,
Titik persamaan dalam semua insiden ini ialah hati yang prihatin terhadap orang lain. Walaupun kelihatan bertentangan dengan kecekapan dan rasionalisme, ia telah menghasilkan hasil yang terbaik. Ini mungkin kekuatan sebenar Malaysia. Apabila masa penerbangan semakin hampir, Mark tanpa sadar mengeluarkan telepon pintarnya, beliau mahu merekam video perkhidmatan Puan Norlina tadi. Tetapi alasan untuk merekam sangat berbeza daripada yang asal. Pada mulanya, beliau merancang untuk mengejek perkhidmatan Malaysia yang kelihatan berlebihan. Tetapi sekarang beliau ingin memperkenalkan perkhidmatan yang unggul ini kepada seluruh dunia. Apabila beliau meminta kebenaran Puan Norlina untuk merekam video, dia menjawab dengan sedikit malu. Saya hanya melakukan tugas saya. Tetapi jika ia boleh membantu silalah rakam, video itu hanya 10 saat. Pemandangan Puan Norlina dengan teliti mengendalikan bagasi dan membongkok hormat kepada pelanggan sambil tersenyum. Pemandangan yang kelihatan biasa, tetapi bagi Mark beliau tahu ia mempamerkan kekuatan sebenar Malaysia. Semasa menaiki pesawat, beliau berkata kepada dirinya, "Saya benar-benar silap. Saya telah mengabaikan perkara yang paling penting." Beliau memutuskan untuk menyebarkan video ini ke seluruh dunia. Legasi standar Malaysia. Sekembalinya ke Los Angeles, Mark segera memuat naik video itu di media sosial dengan tajuk "Adakah ini benar video 10 saat yang direkam di KLIA?" Dalam keterangannya, beliau menulis perasaan sebenar beliau. "Saya telah salah paham sepenuhnya tentang Malaysia. Pekerja dalam video ini tidak melakukan apa-apa yang istimewa, mereka hanya mengambil berat tentang pelanggan dari hati. Tetapi saya sadar bahwa inilah kekuatan sebenar Malaysia. Video itu tersebar dengan pantas. Dalam sehari tontonan melebihi 1 juta. Dalam seminggu ia mencapai 12 juta. Komen dari seluruh dunia jauh melebihi jangkaan Mark. Pemandangan ini tak akan dapat dilihat di lapangan terbang Amerika. Ini yang dipanggil standar Malaysia agaknya. Bukan sekadar perkhidmatan luaran, tetapi saya dapat merasakan keprihatinan yang datang dari hati. Mengapa hanya Malaysia yang mampu melakukannya? Yang paling menarik perhatian ialah komen daripada pekerja lapangan terbang dari pelbagai negara. "Kami juga mahu mencontohi mereka. Kami terlupa untuk mengambil berat tentang pelanggan. Kami akan ubah mentaliti kami mulai esok." Mark sangat terharu. Pengalamannya mempengaruhi seluruh dunia. Tetapi, perubahan terbesar berlaku pada diri Mark sendiri. Gaya rundingan perniagaannya berubah secara drastik. Beliau tidak lagi hanya mengejar kecekapan, tetapi mula berpikir dari sudut pandangan pihak lain. Mengurangkan kos memang penting, tetapi nasib semua pekerja juga sama penting. Bagaimana jika kita cari jalan untuk mencapai kedua-duanya? Pendekatan ini pada mulanya dipersoalkan oleh rekan sekerja. Apa yang berlaku kepada Mark di Malaysia tak macam awak, tetapi hasilnya di luar jangkaan. Cadangan yang mengambil kira kepentingan pihak lain semakin diterima oleh pelbagai syarikat membina hubungan kepercayaan jangka panjang. Kadar pelanggan berulang juga meningkat dengan mendadak. 6 bulan kemudian, Mark dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar Asia. Tetapi apa yang paling beliau banggakan adalah perkara lain. Videonya menjadi pencetus kepada penambahbaikan perkhidmatan di lapangan terbang seluruh dunia. Peningkatan perkhidmatan yang mulai dipanggil standar Malaysia ini meningkatkan kepuasan pengguna. Message terima kasih dari seluruh dunia membanjiri Mark. Video awak memperkenalkan kehebatan Malaysia kepada saya. Saya juga mau ke Malaysia. Awak mengajar saya apa itu keprihatinan sebenar. Kini Mark melawat Malaysia beberapa kali setahun. Selain perniagaan, beliau mempunyai banyak perkara yang ingin dipelajari dari Malaysia. Beberapa hari lalu, beliau bertemu lagi dengan Puan Norlina di KLIA. Encik Wilson, selamat kembali, dia masih mengingatinya. Video awak terkenal di seluruh dunia. "Saya cuma buat perkara biasa, saya rasa malu." Mark menjawab dari hati Puan Norlina. Perkara yang Puan anggap biasa itulah yang telah mengubah dunia ini. Hati orang Malaysia yang penuh keprihatinan, memberikan harapan kepada semua orang di dunia. Saya juga mahu menjadi sebahagian daripadanya. Berjalan di KLIA, hati Mark dipenuhi dengan rasa terima kasih. Beliau benar-benar menghargai nasib baik karena bertemu dengan Malaysia. Pada masa yang sama, beliau berasa malu dengan keangkuhannya setahun lalu. Kecekapan memang penting, tetapi ada yang lebih penting daripada itu. Hanya hati yang prihatin terhadap orang lain yang boleh membawa kejayaan sebenar. Ini adalah pengajaran paling penting yang dipelajari Mark dari Malaysia. Dan kini beliau sedang berusaha menyebarkan pengajaran ini ke seluruh dunia. Kisah yang bermula dari klip video 10 saat ini masih berterusan di seluruh dunia hingga hari ini.
Apakah pendapat Anda tentang video hari ini? Terima kasih karena menonton.